Begitulah nak tengok ciri-ciri orang yang malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton sekalian, semoga anda di luar sana dalam keadaan baik, ceria, bermotivasi, dilimpahkan rezeki oleh Allah dan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah redha Allah. Penonton sekalian, hari ini saya nak berkongsi tentang satu sifat yang dikatakan sifat ini semua orang tak mahu. Saya tak mahu, anda tak mahu, tapi dia datang juga kepada kita. Sifat ini dipanggil malas. Saya akan nyatakan dalam sudut perkongsian ini dalam sudut persoalan. Bagaimana malas ini terjadi? Malas lawannya adalah rajin. Bila kita bercakap tentang rajin, rajin ini sebenarnya datang daripada hormon dopamin, hormon pengendalian emosi yang meningkat menyebabkan kita rasa seronok untuk melakukan sesuatu. Bila ada kita nampak reward di hadapan apa yang kita inginkan, sudah pasti fizikal kita, perasaan kita, otak kita akan menumpukan untuk melakukan sesuatu itu. Berbeza dengan malas. Malas ini sebenarnya hormon dopamin itu semakin menurun menyebabkan kita rasa tidak seronok untuk melakukan sesuatu sehinggalah kesannya malas itu wujud dalam diri kita. Adakah malas ini datang daripada genetik? Ada satu kajian yang dibuat di University Missouri, Columbia, yang mana mereka meletakkan dua ekor tikus A dan B ini yang berbeza ibunya, meletakkan satu tempat dan satu tempoh. Mereka ingin melihat bagaimana banyaknya pergerakan dua ekor tikus ini. Tikus A bergerak dengan banyaknya ke sana ke sini, menyebabkan tikus ini seolah-olah seperti mana rajin. Berbeza dengan tikus B. Tikus B pula adalah tikus yang hanya duduk, hanya berdiam, ke sana ke sini pun tidak banyak, menyebabkan nampak seolah-olah tikus ini malas. Kalau ditanya adakah ia lahir daripada genetik, kajian yang dibuat di Missouri ini menyatakan bahawa ia kemungkinan ada, tetapi kemungkinan tidak. Kerana malas itu adalah sifat yang lahir daripada kita yang sudah dibiasakan dengan perangai malas. Apakah ciri-ciri orang yang malas? Apakah karakter-karakter bagi orang yang malas? Sebenarnya penonton, malas itu ada pada huruf-huruf malas itu sendiri. M, A, L, A, S. M adalah menunda dan menangguh. Orang yang malas selalunya akan menunda kerja dan menangguh kerja-kerja yang ingin dilakukannya. Sudah pasti orang ini akan hold dahulu. Dia menunggu untuk nak buat sesuatu. Itu orang yang malas. A pula adalah alasan. Orang yang malas selalu berbicara, bercakap dan menyatakan, mengungkap alasan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Orang ini juga dianggap malas. L, lesu dan liat. Orang yang malas selalunya kita nampak sendiri wajah lesunya, bagaimana kelakuan liatnya untuk bangun pagi, bangkit daripada subuh. Itu juga orang yang malas. A pula ada pemberat. Orang yang malas ini juga dia ada pemberat dalam dirinya. Pemberat untuk tidak lakukan apa-apa. Hanya menunggu nasib, hanya menunggu sesuatu yang turun untuk dirinya. Akhirnya dia tidak buat apa-apa. Itu juga orang yang malas. Dan akhir sekali adalah S, sulit, susah. Orang yang malas selalu berbicara tentang sulit, sukar dan dia tidak ada rasa keseronokan sehinggalah dia bosan dengan hidupnya. Dia rasa macam tidak ada sesuatu untuk bangkitkan semangatnya. Akhirnya dia jadi malas. Begitulah nak tengok ciri-ciri orang yang malas. Adakah malas ini boleh dikaitkan dengan stres? Penonton sekalian, stres adalah satu tekanan dan bebanan yang menyebabkan seseorang itu akan menurunnya motivasi.
Ada kalanya stres ini boleh meningkatkan motivasi, tetapi kebanyakan orang bila datangnya masalah sudah pasti dia akan menurunkan motivasinya. Apabila menurunnya motivasi, sudah semestinya self-esteem, self-keyakinan diri juga akan menurun. Bila self-keyakinan diri menurun, yang mengganti, yang meningkat naik adalah self-sabotage, self-penolakan yang menyebabkan orang itu tidak mahu lakukan apa-apa. Dia fed up untuk melakukan apa-apa. Dia rasa macam give up untuk melakukan apa-apa. Bila berlaku sebegini, maka malas itu akan timbul. Apa berkaitan stres dengan malas? Mungkin stres itu boleh menyebabkan berlakunya malas. Adakah malas ini berjangkit? Dalam satu teori dipanggil sebagai teori pengaruh sosial, sebenarnya malas ini boleh beralih arah kepada orang lain. Umpama contoh seperti mana kita menguap ataupun mengantuk di dalam satu situasi ataupun dalam kelas ataupun di pejabat, kita menguap dan mengantuk. Sudah pasti orang di sebelah juga akan mengantuk dan menguap. Ini adalah satu pendekatan dinyatakan bahawa dia akan berjangkit pada orang lain sifat itu. Sebab itulah kita perlu berada dalam circle-circle orang yang rajin-rajin buat kerja supaya kita menjadi rajin. Penonton sekalian, semoga apa yang saya kongsikan tentang persoalan malas itu boleh memberi impak dan faedah kepada penonton sekalian supaya terus bermotivasi, terus rajin, terus kembalikan semangat walaupun kita ini melalui satu proses tekanan, tetapi biarlah ia boleh beri kebaikan dalam diri kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ingat, Islam juga tidak mahu kita berada dalam konteks malas. Itu sebab itulah adanya doa al-ma'thurat menyatakan bahawa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, menolak perlakuan lemah dan malas. Penonton, semoga pengiktibaran kita menjadi orang rajin ini memberi impak yang bagus untuk diri kita sendiri dan orang lain. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.